Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam jihad hartanah. So hari ini bersama saya Arif Zainal Azaz. Hari ini kita akan membincangkan satu panduan asas macam mana kita nak membeli hartanah yang pertama. So guys, saya percaya sesiapa pun yang sedang menonton pada hari ini, sama ada korang sedang bekerja ataupun korang seorang suri rumah ataupun korang seorang penganggur ataupun masih lagi belajar ataupun korang sesiapa pun didik anda korang pada hari ini, korang mesti ada impian untuk membeli hartanah, sama ada pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun yang akan datang. So guys, apakah panduan, apakah cara untuk kita membeli hartanah? So hari ini saya mengambil peluang ini untuk saya sharekan kepada anda apakah panduan asas untuk kita membeli hartanah. So, saya akan sharekan satu slide ringkas. Okay guys, panduan asas beli rumah yang pertama. First kali adalah kita kena kumpul modal. Guys, kalau kita nak beli apa-apa saja, kita kena kumpul modal dulu, apatah lagi kita nak beli rumah. Rumah adalah satu harga rumah lebih kurang 6 angka. Jarang sangat kita jumpa yang 5 angka lagi-lagi dalam area Crown Valley. Walaupun saya pernah beli hartanah dekat area Crown Valley 2000. Tetapi memang susah nak dapat harga tu. Memang kita biasanya harga 100, 200, 500k ke atas. So, apabila kita hartanah ni sebenarnya korang memerlukan 10% deposit. 10% deposit ni untuk permulaan. Untuk permulaan, korang bila korang nak beli rumah ni, korang kena ada 10% deposit dan 5% legal. Legal fee ni apa? Legal fee ni adalah contohnya adalah untuk bayar lawyer banker, bayar lawyer SPA. Banker ni untuk bayar antara perjanjian antara korang dengan bank. Untuk lawyer SPA ni pula, sale purchase agreement ataupun orang panggil betul lah SPA ataupun SNP, sale and purchase agreement. Korang antara korang dengan tuan rumah, korang kena bayar lawyer banker, lawyer SPA, and then korang kena bayar penilai. Penilai ni dia akan datang tengok rumah korang, dia orang akan nilai harga tu relevan ke tak. Kalau mahal sangat memang kena reject. Dan duty stamp, tapi duty stamp ni sebenarnya free untuk rumah yang pertama. And then ada lagi lah beberapa, tapi kita senang cerita dia adalah 5% daripada harga total rumah tu. So contoh kan, contohlah harga rumah korang tu 300,000. So basically 30,000 korang kena ada, 300,000, 30,000 korang kena ada untuk modal 10%, lagi 5% daripada 300,000 berapa? Dalam 15,000 untuk bayar legal fee. So first, korang memang tak ada pilihan lain kumpul modal melainkan korang ada ilmu macam mana korang nak beli hartanah secara percuma. So untuk beli hartanah secara percuma ni, dia ada 3 fasa. Fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Setiap fasa ni dia ada cara dia. Kalau fasa sebelum ni macam mana kita nak beli hartanah tanpa modal. Fasa selepas ni macam mana mula-mula kita pakai modal kita. Last kali kita dapat balik. So yang ini adalah satu ilmu yang lain. Yang biasanya orang-orang yang macam ni dia dah kaji dulu macam mana dia nak beli hartanah tanpa modal ataupun dengan minimum cost. Yang tu kena belajar, kena berguru. Yang ni kalau nak tahu pasal ilmu ni, kena join PCP. Personal Coaching Program, yang tu kita akan ajar one by one. Alright.
Seterusnya, sediakan profil keuangan. Guys, kalaulah hari ini, contohlah korang adalah majikan. Hari ini korang adalah majikan. And then orang ada pekerja yang datang nak minta kerja. Dia datang dengan keadaan profil yang sangat teruk. Profil yang sangat teruk ni apa? Dia dengan baju yang berkedut, dengan pakai seliparnya, dengan rambut yang terabai, datang minta kerja. Agak-agak korang bagi tak dia orang kerja? Kalau lah secara logiknya saya tak akan terima orang yang macam tu, saya akan cari yang better person, yang ada profil yang cantik. Itu juga dengan bank. Bank ni, dia tengok pinjaman hartanah ni bukanlah 10,000, 20,000, bahkan beratus ribu. Dengan keadaan kita terikat dengan bank tu selama 35 hingga 40 tahun. Adalah satu yang besar dia bagi kepada sesiapa yang tiada profil keuangan yang cantik. So guys, apakah itu profil keuangan? Hari ini, bank dia tak akan tengok sama ada result SPM dapat straight A ke, result PMR dapat straight A ke tak, dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun pasal korang punya pendidikan. Apa yang dia punya kisah adalah profil keuangan. Ada 5 benda yang biasanya dia akan korang kena isi lah. Yang kedua, korang kena ada penyata bank yang cantik. Kalau penyata bank tak cantik, susah untuk bagi pinjaman. Yang ketiga, korang kena ada KWSP. Yang ni untuk orang-orang yang makan gaji lah. Untuk peniaga, dia ada cara lain. KWSP. Yang keempat, dia kena ada surat pengesahan pekerjaan daripada majikan korang. Yang kelima, korang kena ada pengesahan kerja. Okey, slip gaji. Slip gaji selama 3 ke 6 bulan. Ada yang ambil 6 bulan, ada yang ambil 6 bulan. So 5 benda ni korang kena ada, sediakan profil keuangan ni. InsyaAllah kalau cantik di mata bank, bank akan memberikan pinjaman dengan interest rate yang cantik. Kalau lah profil keuangan korang ni tak berapa cantik, bank akan fikir macam lepas berapa tahun bayar, dia orang untung dari interest rate. Kalau ada korang punya profil ni cantik, bank tengok, oh dia ni ada profil yang cantik. Dia ni tak ada halas, tak nak bayar dia. Interest rate yang rendah supaya kita ke bank lain. Faham tak? Nampak? Alright, seterusnya. Step yang ketiga, korang kena semak sikris dan sitos. Okey. Sikris ni adalah segala rekod antara korang dengan bank-bank. So, sikris ni adalah rekod daripada BNN. BNN ni dia melibatkan bank-bank lah, CIMB, Maybank, Loan, semualah yang melibat dengan bank. Kalau lah kita ada pinjaman personal loan, motor, kereta. So apa sahaja yang kita terlibat pinjaman dengan bank, pastikan kita tak ada tertunggak. Tertunggak ni masalah guys. Kalau lah korang ada tertunggak bulan, dia ada tulis 1 tak sikit. Kalau dia tulis 3, dia ada tulis rekod 3 lagi lah jahanam. So pastikan sebelum korang nak pergi apply loan, pastikan korang punya sikris ni cantik. Dan yang paling sedihnya, kalau sikris korang guys, korang pergi apply loan. Bila dia tengok korang punya sikris ni ada banyak sangat rekod tertunggak, dia akan simpan rekod korang tu selama 12 bulan. Sikris. Itu dia punya masalah. Dia kena terpaksa lah tu lepas 12 bulan barulah rekod kita tu clear. Sitos ni apa pula? Sitos ni adalah yang kredit yang direkodkan selain daripada bank. Contohnya utility ataupun bil telefon dan seumpamanya lah. Biasanya syarikat-syarikat swasta. Sitos ni akan keluarkan korang punya skor. Adakah korang punya skor ni cantik ke tak? Tapi sitos ni, keburukan dia,
Kalaulah korang mempunyai rekod yang buruk, dia akan simpan selamanya. Pastikan korang kalau bolehlah apa-apa saja yang melibatkan dengan pihak-pihak swasta ataupun bank, pastikan korang clear. Jangan ada tertukar. Lagi-lagi kad kredit ke apa kan, kasih clear. Kalau lah dengan kawan-kawan korang pinjam, tu tak apa. Yang tu tak ada rekod. Pinjam dulu dengan orang, nanti bayar balik lah. Supaya kita punya profil tu cantik dan memudahkan untuk dapat pinjaman perumahan. Step yang keempat, kita kena kira kelayakan rumah. Okey, kita dah ada profil yang cantik. Kita dah ada 10%. Kita ada, tak ada tertunggak, kita punya pembayaran sepenuhnya cantik. So, berapa harga rumah yang kita mampu ni? So, cara untuk kita kira rumah ni senang saja. Kita punya, kalaulah kita punya gaji lebih daripada 3,000, kita punya DSR, debt service ratio layak 70%. Kalaulah kita punya gaji bawah 3,000, kita layak 60%. Okey, saya bagi contoh, contoh susah sebab tak ada kalkulator sekarang ni. Okey, saya bagi contohlah. Contohlah gaji si Ali. Saya suka bagi contoh Ali. Senang sikit. Contohlah gaji Ali ni 3,000. 3,500 lah. 3,500. So dia punya DSR 70%. So kita kali dengan 0.7. So dia punya kelayakan untuk ada komitmen adalah 450. Okey, so kita tengok ini adalah 2,450 yang dia layak untuk ada komitmen. Berapa komitmen yang dia dah ada? Komitmen yang dia dah ada, kita kena check. Contohlah kan, hutang kereta 400,500, hutang PTPTN 200, hutang motor 100. Dia kena total up berapa hutang dia dengan bank je. Hutang kutu dengan hutang dengan awet ke, hutang dengan siapa-siapa yang lain yang tak ada kaitan dengan bank, jangan masukkan. Sewa rumah ke apa semua jangan masukkan. Masukkan hutang dengan bank, iong kad kredit, bank, personal loan, motor dan sebagainya. Contohlah 1,450. Tolaklah. Contoh kan. Contoh total komitmen Ali 1,450. So 2,450 kita tolak 1,450. So total balance adalah 1,000. Faham kan? Senang je kan? So 1,000 ni korang kali dengan 200. Jangan tanya sebab apa 200. 200 ni dia adalah the rule of 200. So kelayakan pinjaman perumahan dia adalah 200,000. So 200,000 ni sebenarnya banyak sangat rumah yang 200. Di area PJ pun banyak, di area KL pun banyak, tapi rumah-rumah flat dan rumah-rumah low cost. So itu adalah kelayakan. Maybe kalau korang punya tempat tu dekat area Rawang ataupun dekat-dekat pedalaman sikit, tempat yang tak berapa bandar sangat, korang boleh dapat rumah yang okey sikit, kondo ataupun rumah teres boleh dapat kan. So itu adalah cara nak kira secara roughly. Biasanya dia tak lari jauh lah. Kalau lah kita layak 200k tu biasanya kita tak lari jauh dengan pengiraan sebenar. Sebab pengiraan sebenar dia ada interest rate. Kita tak boleh nak kira lagi berapa interest rate, berapa bank offer. Tapi secara roughly dia tak lari jauh. Biasanya okey, pakai the rule of 200. Okey, step yang kelima adalah kita kena cari hartanah yang pertama. Sudah tentulah kan. Kita dah ada semua benda tadi, dah cek dah kelayakan kita berapa. Apa tunggu lagi? Cari je lah terus hartanah ataupun rumah kita yang pertama. So cara nak cari dia ni, senang dah saja sebenarnya. Memang senang nak cari. Kita boleh cari dekat Mudah.my, kita boleh cari dekat Property Guru, kita boleh cari dekat HiHome, kita boleh cari dekat mana-mana web. Just Google saja, kita tanya Mr. Google, keluarlah macam-macam. Tetapi nak cari senang, tapi nak pilih tu susah. So
Bila nak pilih tu, kita ada satu formula iaitu 100, 10 and 1. Kita listkan 100 buah hartanah dekat area mana yang kita nak. Kita filter mengikut harga, mengikut tempat, lokasi yang strategik, tempat yang mass market crowd. Kita ambil 10 yang terbaik. Daripada 10 tu, semua kita pergi lawat, kita tawarkan harga yang betul-betul below market value. Daripada 10 tu kita cari the best one. Itu adalah cara yang terbaik untuk cari hartanah. Penat tapi korang akan dapat something yang sangat menarik sehingga 30% below market value. Kalau harga 200,000, 30% below market value, 60,000 korang jimat. 60,000 tu guys, korang boleh agak korang dapat sekian. Ataupun korang tak payah bekerja selama 2 tahun. Korang kaki je dalam rumah yang korang baru. Alright, step yang ke-6, bila korang dah ada rumah, untuk dibeli, cari ejen hartanah yang sah. Kadang-kadang kita kena pastikan kita deal dengan siapa. Dan sebenarnya kes penipuan banyak sebab hartanah ni merupakan satu dunia yang sangat besar dan ramai yang nak ambil peluang dalam urus niaga hartanah. Sebab tu kita boleh nampak dalam akhbar ataupun dalam media sosial banyak yang kena tipu. Orang ni dan kebanyakannya kena tipu kat ejen hartanah. Sebab apa? Sebab ejen hartanah ni biasanya dia ambil earning deposit, earning fee ataupun deposit fee. Booking punya fee. So itu biasanya 3.18%. So kadang-kadang kita terus bayar tanpa kita cek sama ada dia tu adalah real estate negotiator yang berdaftar ataupun tidak. Kadang-kadang dia ni, orang datang ni, orang saja nak close, tiba close dia lari tanpa dia adalah seorang rent yang betul. So nasihat saya, masa korang pergi daftar pula. Masa korang pergi cek rumah tu, minta dia punya daripada company mana, bawa sampel lah sikit. Kena pandai public relation. Korang tak selesa, betul tak? Korang kena tanya dalam keadaan yang baik. Okey, yang ketujuh, apabila korang dah deal dengan satu rent, biasanya kan, kos yang korang memang kena sedia. Betul lah korang nak book hartanah tu, jadilah hartanah tu kan. Korang kena bayar 3.1 daripada harga hartanah. Korang kena bayar, selebihnya korang kena bayar lepas 2 minggu. Selepas korang dah bayar booking fee. Sebab apa? Lepas 2 minggu ni, dalam masa seminggu ni korang akan dapat letter offer daripada bank. Bank menuliskan ke tak korang punya loan. And then lepas minggu lagi tu korang boleh sign sale purchase agreement. Daripada situ korang kena bayar balance 6.18. Kurang 9% macam tu. Sebab 3.18 korang dah bayar kepada rent. Rent ni sebenarnya dia nak sangatlah kita bayar 3.18 tu sebab commission dia tu daripada situ. Commission adalah 3.18%. Dia memang nak, takkanlah dia buat kerja free. Terus kita pun kena faham lah, dia datang tanpa kos, dia layan kita pun tanpa kos. Kita pula nak dia layan kita untuk proses pembelian hartanah seterusnya. Better kita prepare je itu tanpa banyak fikir kita bayar, tapi dengan keadaan kita dah confident lah dia adalah seorang rent yang sebenar. Kita akan uruskan proses pembelian hartanah daripada A to Z basically. Bila korang dah ada satu rent ni, biasanya dia akan assign lawyer mana. Lawyer SPA, lawyer banker. Bank mana biasanya dia akan uruskan. Alright, then bila dia dah urus saya short tu untuk bab nombor 7 ni, proses pembelian hartanah ni ada beberapa pihak yang terlibat. So untuk cerita pasal proses ni sangat panjang dan tapi kalau lah korang ni apa yang basic dia adalah korang kena tahu rent tu dia akan uruskan proses pembelian hartanah.
Tapi kalau kau nak tahu proses daripada lawyer banker, lawyer SPA, kepada lawyer banker, kepada bank, kepada LHC, seterusnya tu, yang tu kita akan buka topik baru nanti. Alright, seterusnya kita akan terima kunci rumah yang pertama. Alhamdulillah selepas biasanya dalam makan masa 6 ke 12 bulan kita akan dapat kunci rumah pertama. Ada yang dapat cepat, ada yang dapat lambat. It depend on kita punya property tu jenis apa. Kalau lah jenis freehold, senang sikit untuk kita, bukan senang, cepat sikit untuk kita dapat. Kalau lah leasehold, dia ada banyak proses. Kalau lah rumah low cost, kita nak kena pergi check dulu. Concern. Low cost concern. Lepas ke tak. Sebab rumah low cost dia ada condition dia. Layak ke tak. So, dia ada proses dia makan masa sikit. So kalau lah rumah tu master title, dia still lagi di bawah title developer. So lagi-lagi kalau developer tu bankrupt, tu dia kena ada liquidator. Bila ada liquidator, dia ada pihak yang ketiga. So dia makan masa lebih lama dekat situ. So untuk asasnya, korang kena tahu dia memang makan masa 6 hingga ke 12 bulan. Dan tu memang kita kena bawa lah bersabar. Tapi ada satu tip. Kalau lah korang nampak peniaga, penjual rumah tu, dia macam terdesak sikit. Dia korang chill kan, tapi kita nampak macam nak jual sangat. Cuba cakap dekat dia, saya nak kunci rumah masa saya sign SP. Biasanya kalau dia nak close, kita nak buat jual-jual mahal. Biasanya kita dapat. Saya pernah, salah satu rumah tu saya cakap macam tu. Saya memang nak sangat rumah tu, tapi dia tu macam betul-betul memerlukan wang. Cakap dekat dia, saya terima rumah ni dengan 3 kondisi. Adalah kondisi ni saya akan share kali-kali. Dan salah satu kondisi ni adalah saya nak kunci masa sign SPA. Saya dapat kunci tu adalah 2 minggu selepas saya bayar deposit. Deposit saya bayar, saya dapat kunci. So saya dalam proses untuk saya dapat loan tu, disbursement tu 6 bulan tu saya dengan saja. Menarik tak? Dalam 6 bulan tu kita boleh bagi sewa ataupun kita boleh renovate ataupun kita boleh buat something else lah. So dekat situ kita boleh, itulah pentingnya ilmu. So kita boleh dapat kelebihan dekat situ lah. Take home tips. So dia akhir sekali, first guys, korang kena ada simpanan 15% daripada harga hartanah. So ini adalah ilmu asas dia. Korang hari ni kalau korang seorang student ataupun baru bekerja ataupun rumah, korang kena fokus on, korang kena menyimpan. Every day, every cash flow yang masuk, korang kena ambil persen untuk tabung rumah. One day, kalau korang start daripada sekarang, insya-Allah dalam masa 3 ke 5 tahun korang dapat rumah. Student yang tu je lah. Student pun nak kena simpan daripada sebelum grad lagi kan. So bila korang dah bekerja nanti, korang dah tak stres. Bila korang nak kahwin, korang dah ada simpanan kahwin dan simpanan hartanah. Okay, poin yang kedua, jangan terlibat dengan komitmen yang tinggi. Yang ni sangat-sangat, dan ini sebenarnya salah satu yang sangat besar kenapa loan perumahan kena tendang. Kadang-kadang kita beli kehendak daripada kita beli keperluan. Kereta tu penting, tetapi kereta mahal tu kehendak. Motor tu adalah keperluan, tetapi motor mahal tu adalah kehendak. Apabila kita punya komitmen tu tinggi, kita punya capability untuk dapatkan approval daripada bank sangat tipis. Daripada situ kita dah start menyesal lah. So daripada kita menyesal, menangis dalam kereta yang mahal, better kita menangis, kita berada dalam rumah yang sederhana tapi kita ada segalanya. Macam itulah lebih kurang.
Yang ketiga, last sekali, jangan terburu-buru cari. Okay guys, ada orang, beberapa setengah orang ni buru-buru nak beli hartanah, nak beli hartanah terus. Padahal baru bekerja, ilmu pun tak ada lagi. So apabila buat macam tu, kita berisiko untuk kena tipu ataupun untuk keluarkan kos-kos yang tak patut ataupun membuat kesilapan. Banyak saya dengar ada yang kena tipu RM10,000 maintenance, kita sendiri terpaksa bayar sebabkan tak ada ilmu, kena bayar, kena keluarkan RM10,000 sebab kita dah belum pun dah lulus semua. Ada juga kes di mana tiba-tiba kita kena bayar kos sekolah lain yang tak sepatutnya kita bayar. Ada yang kita kena tipu dengan pemaju. Ada kadang-kadang kita terpaksa ambil pakej yang tak sepatutnya kita ambil. So, benda ni melibatkan ilmu. Korang kena dapatkan ilmu dulu supaya so that one day korang boleh hartanah dengan keadaan kelebihan yang maksimum. Macam apa yang saya war-warkan. Kita main game ni, kita start free. And kita dapat rumah, kita dapat cash. Macam mana kita nak beli rumah, kita nak dapat rumah ni, kita dapat 3 benda. Kita dapat cash. Dahlah kita beli rumah, kita dapat cash lagi. Kita dapat rumah, and then kita dapat aliran tunai setiap bulan. So guys, ini saja. Saya rasa dah habis. Okay. So guys, kami di Jihad Hartanah memang bagi ilmu macam ni free saja, kami tak minta apa-apa bayaran. Korang nak add siapa-siapa dalam grup pun boleh add, silakan. Tak je link daripada kami. Tapi untuk siapa-siapa yang betul-betul nak dapatkan personal coaching, kita ada keluarkan satu program personal coaching program PCP, mana kita akan guide daripada A to Z. Ada beberapa benda yang sangat menarik sebab kita akan uruskan pengurusan pencarian hartanah, kita akan uruskan pasal pelindungan hartanah, kita akan uruskan macam mana dia nak beli hartanah tanpa modal ataupun modal yang kecil, macam mana kita nak siapkan wasiat dan segalanya. Pada start, kita aliran tunai sampailah ke wasiat dan sampailah satu lagi iaitu pulang. Macam mana kita nak beli lagi rumah yang kedua, rumah yang ketiga dan seterusnya. Kita dah berjaya membuktikan seorang rumah berjaya membeli hartanah. Apabila kita perbaiki dia punya profil, dia masuk kita punya program PCP, dan pada tahun ni cuba untuk rumah yang kedua setelah kita ajar macam mana nak ulang proses. Dan saya target untuk dia ada 10 buah hartanah dalam masa beberapa tahun. So guys, just stay in group, just stay in community, a lot more to share. Tiada bayaran apa-apa pun untuk join community ni. Kita akan share whatever we want pasal-pasal property. And then semoga apa yang saya sharekan pada hari ini memberi manfaat kepada korang, dan semoga korang dapat sharekan video kepada siapa-siapa pun yang korang rasa memerlukan. Korang boleh subscribe korang. Semoga apa-apa video yang keluar daripada tim Jihad Hartanah lepas ni korang akan dapat notifikasi. Dan itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.